Tunku Abdul Rahman buat lawatan, Sarawak dan Brunei buat tinjauan, kembali PTM tinjau kemajuan, Burhan dan Kafar buat rombongan, 4 kali mesyuarat diadakan, Singapura, Kuching, KL, Sultan, yakinkan penduduk kumpul pandangan, sebar maklumat hebat cepatkan, referendum Singapura, ajak sertai Malaysia, rakyat setuju bergabung dengan syarat-syaratnya. Terus runding-runding lagi, pergi London lagi, PTM dengan British, tinjau-tinjau reaksi tubuh Suruhanjaya bagi setujui, kumpul Januari bentuk secara rasmi jadi pengerusi, Jazali dan Wong Pao ni buat lautan lagi, menyerahkan laporan sokong pembentukan. Tunku Abdul Rahman buat lawatan, Sarawak dan Brunei buat tinjauan, kembali PTM tinjau kemajuan, Burhan dan Kafar buat rombongan, 4 kali mesyuarat diadakan, Singapura, Kuching, KL, Sultan, yakinkan penduduk kumpul pandangan, sebar maklumat hebat cepatkan, referendum Singapura, ajak sertai Malaysia, rakyat setuju bergabung dengan syarat-syaratnya. Terus runding-runding lagi, pergi London lagi, PTM dengan British, tinjau-tinjau reaksi tubuh Suruhanjaya bagi setujui, kumpul Januari bentuk secara rasmi jadi pengerusi, Jazali dan Wong Pao ni buat lautan lagi, menyerahkan laporan sokong pembentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita kali ini untuk sesi penerangan bagi langkah-langkah pembentukan Malaysia yang ada dalam topik 5.4 Sejarah Tingkatan 5 KSSM. Pelajar-pelajar telah pun mendengar video ataupun video muzik yang telah cikgu kongsikan, yang mana di dalamnya terdapat lirik bagi langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi yang kali ini seterusnya cikgu akan membuat huraian bagi langkah-langkah pembentukan Malaysia, yang mana video ini telah memperkenalkan satu kaedah nyanyian yang mana murid-murid boleh hafalkan lirik tersebut, dan seterusnya saya harap akhir nanti kita dapat menghuraikan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Bagi siri lawatan, ada 4 kali lawatan. Yang pertamanya dimulakan dengan Tunku Abdul Rahman sendiri telah membuat lawatan ke Sarawak dan Brunei. Yang lawatan kali pertama ni untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Kemudian pada Ogos 1962, wakil-wakil Sabah dan Sarawak telah meninjau pula kemajuan yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu. Tahun yang sama, iaitu pada bulan November, Tunku Abdul Rahman sekali lagi telah melawat Sarawak dan Sabah. Dan siri lawatan ini telah berakhir dengan apabila Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba membuat lawatan untuk mendapatkan gambaran sebenar yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Kemudian langkah seterusnya adalah Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia ataupun JSKM. Tujuan penubuhan ini adalah untuk meyakinkan penduduk, menyediakan ruang perbincangan, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia, menyebarkan maklumat dan memupuk serta menghebahkan tentang cadangan pembentukan Malaysia. Okey, tujuan penubuhan ini mendapatkan kerjasama ini telah berlaku dalam 4 kali mesyuarat yang telah dijalankan di Sultan, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Seterusnya, selepas berlakunya
mesyuarat tersebut telah dijalankan referendum Singapura, iaitu mendapatkan pungutan suara bagi rakyat-rakyat Singapura sama ada bersetuju atau menentang penggabungan dengan Persekutuan Tanah Melayu bagi membentuk Malaysia. Daripada referendum yang dijalankan, telah mendapat persetujuan rakyat Singapura untuk bersama bergabung dengan Malaysia, tapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selepas berlakunya referendum Singapura itu, berlakunya perundingan London, maknanya kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan kerajaan British telah berbincang sekali lagi untuk menubuhkan satu Suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Dan Suruhanjaya ini dinamakan Suruhanjaya Cobalt. Suruhanjaya Cobalt ini telah dibentuk secara rasmi pada Januari 1962, yang mana di dalamnya terdapat Lord Cobalt sendiri yang menjadi pengerusi dan ahli-ahlinya terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pao Ni, yang mana antara perkara yang dibincangkan ataupun dilakukan ialah membuat lawatan ke 35 pusat lawatan, termasuklah 20 di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Hasil daripada lawatan tersebut, maka Suruhanjaya Cobalt ini telah menyerahkan laporan kepada kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan laporan tersebut menyatakan 2/3 penduduk telah menyokong pembentukan Malaysia dan juga mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Melayu 1967 dijadikan asas kepada pembentukan perlembagaan yang baru, dan juga mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas mesti diberikan kepada Sarawak dan Sabah. Maksud kata yang mana undang-undang sedia ada tidak dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapatkan persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Dan seterusnya, akhir sekali bagi langkah pembentukan Malaysia ialah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Dalam jawatan kuasa ini telah mengumumkan penubuhan komiti ataupun Intergovernmental Committee ataupun dikenali juga sebagai JAK ini, yang diwakili oleh kerajaan British sendiri, Persekutuan Tanah Melayu dan wakil daripada Sarawak dan Sabah, yang bertujuan menjadikan rangka perlembagaan untuk membentuk satu keperluan yang melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Ini adalah wakil-wakil daripada British sendiri, Persekutuan Tanah Melayu, wakil daripada Sarawak dan wakil Sabah, yang mana perbincangannya adalah berkaitan dengan perlembagaan, kewangan, perkhidmatan awam, perundangan dan kehakiman serta organisasi jabatan. Baik, dalam perlembagaan tersebut ataupun hasil rundingan tersebut telah menyatakan bahawa Islam adalah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Begitu juga dengan bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, tetapi bahasa Inggeris juga boleh digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Seterusnya adalah sistem pendidikan dikekalkan di bawah kerajaan persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Yang keempat, dalam Parlimen Malaysia diperuntukkan 24 kerusi kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Manakala kuasa imigresen juga terletak di bawah kerajaan persekutuan, tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan. Cikgu berikan sebentar tadi. Saya harap murid-murid dapat mengingat fakta SMT tingkatan 5. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa di lain kali. Terima kasih.